Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kembali lagi kita dalam channel The Journey 4444. So, hari ni kita nak buat apa, Tin? So, hari ni kita orang nak share tentang apa kelebihan selawat yang mana kami dapat testimoni direct. So, benda ni dah jadi macam satu benda yang orang kata apa? Macam amazing, really amazing. So, kita orang nak sharekan testimoni dengan korang bersama salah seorang sahabat kami. So guys, inilah sahabat yang kami masukkan tadi. Jadi tadi Kak Nisa ada dengar Fatihah kongsi sedikit sebanyak pasal keajaiban selawat yang Fatihah dapat. So Kak Nisa nak tanya Fatihah, macam mana Fatihah boleh start dengan selawat? Semasa saya nak perkenalkan diri dulu, nama saya Fatihah Husna dan saya merupakan salah seorang pelajar universiti full time. Dan sekarang ni waktu musim PKP, kebanyakannya kita student full time memang duduk kat rumah lah kan. So bermulanya jenis saya untuk mengamalkan selawat ini pada mulanya, saya bermula dengan mengambil langkah berselawat mengikut kemampuan diri sendiri. Maksudnya saya buat tu, mula-mula tu saya tak buat banyak terus, saya buat sikit-sikit dulu. Okay, Fatihah start berapa? Selalunya as a starter, Fatihah akan buat 100 dulu dan sikit-sikit tambah 100 dan Alhamdulillah sekarang ni bagi Fatihah 1000 itu dah cukup, mencukupi untuk diri buat masa sekarang ni. So, Kak Nisa cerita apa yang Fatihah dapat daripada selawat. Share. Yes, dia punya tadi tu sebab dia ada kena-mengena pasal sale tau. Sebab dia ada buat bisnes. So di pasal sale tu ada satu keajaiban bila dia buat selawat ni. So Fatihah cerita. Okay, benda pertama yang saya dapat sharekan dekat orang lain mengenai apa yang saya dapat daripada selawat ini. Walaupun saya tak buat banyak setiap hari, saya buat dalam ikut kemampuan saya sendiri, kadang-kadang 100, 200, tapi saya nampak benda tu banyak dipermudahkan segala urusan. Yang tu segalanya. Hati saya rasa tenang walaupun fikiran saya serabut. Tapi waktu saya berselawat, tanpa saya sedar, saya punya jiwa tu dah tenang. Cuma fikiran dia masih melayang. Macam tu. Dan saya sebagai student, online class semua tu macam ada masalah lah kan. Biasalah. And bagi saya benda tu sikit sebanyak menyumbang untuk jadi negatif dalam diri saya. Jadi saya buat selawat ni, apa yang saya dapat, sikit sebanyak dia bantu dalam emosi saya. Saya ni seorang yang agak sensitif. Saya agak sensitif. Bila kerja assignment banyak semua, rasa stres. Dan saya pula kebetulan dalam waktu PKP sekarang kan, biasalah saya ambil keputusan untuk maju ke hadapan dengan mencabar diri untuk mencuburi bidang perniagaan. Saya mula untuk menjual produk-produk lah. Adalah saya jual masuk as a agent. Dan Alhamdulillah dengan selawat ini saya dapat banyak benefit. Dan salah satunya, saya tak perlu untuk membuat promosi banyak sangat. Tapi saya sentiasa, Alhamdulillah, walaupun orang tak kenal saya sentiasa dapat jualan. Saya pun tak tahu macam mana saya boleh dapat jualan. Macam dia sangat miracle. Tapi kadang-kadang bila kita fikir balik, bila selawat, tiba-tiba ada orang WhatsApp, saya nak beli yang ni, ada tak ni. So kita pun macam aku buat pun biasa-biasa tapi Allah bagi. Dari situ saya rasa kalau saya lebih konsisten, saya rasa insya-Allah Allah akan tolong saya dan jiwa saya akan lebih tenang. Dan dalam masa sama saya rasa mungkin saya boleh pergi jauh lagi dari kehidupan saya sendiri. Kalau macam tu kan. So bisnes ni maksudnya kalau Fatihah ada problem, bila once ada problem, Fatihah akan selawat dulu ke ataupun fikir pasal bisnes tu dulu? Okey, secara jujurnya lah, sebab saya sebagai seorang student dan saya seorang manusia yang baru nak berkecimpung untuk mengamalkan selawat ni, saya pada mulanya saya selalu fikir masalah saya. Saya akan fikir sampai saya serabut, sampai saya rasa macam kenapa masalah yang saya fikir ni tak selesai-selesai, tak ada penghujungnya. Saya cari jawapan yang sentiasa buntu. Jadi lama kelamaan barulah saya buat selawat.
Dan saya buat selawat tu biasalah, bila kita serabut kita akan rasa lagi rimas sebab benda tu bukan satu rutin harian kita. Jadi saya buat sikit demi sikit dan alhamdulillah sekarang kalau saya ada masalah, cepat-cepat ambil tasbih ke apa-apa, cepat-cepat istighfar, selawat. Sikit ke banyak ke, cubalah selawat juga dalam sehari tu. Okey, untuk berkenaan dengan sales, kebanyakan yang saya dengar lah, banyak kawan-kawan saya yang berniaga juga, diorang akan ada stres dalam perniagaan, tak tahu nak buat apa bila nak mulakan bisnes. Apa nasihat yang Fatihah boleh bagi kat diorang kat luar sana supaya sebenarnya bisnes ni, kalau you nak capai sesuatu dalam hidup tu, you boleh capai dengan mulakan dengan apa? Nak mulakan dengan apa dulu? Untuk as a starter dalam bisnes. Okey, bagi pemula-pemula remaja-remaja ataupun orang kata orang-orang muda lah yang baru nak start perniagaan, untuk first permulaan tu memang akan banyak curam dia, banyak. So Tiha just nak bagi tahu, Tiha just nak nasihat, dan Tiha just nak bagi share as a sharing yang buatlah selawat. Tak buat banyak pun buatlah sikit. Sebab Tiha pun dulu tak pernah langsung buat selawat. Kita just buat selawat pun buat dalam keadaan yang kita tak rasa kita mampu ataupun kita rasa kita tak perlu pun buat benda tu, tak jadi satu keperluan. Tapi sekarang ni kita try lah untuk jadikan dia sebagai satu rutin harian kita walaupun sedikit. Jadi student-student yang kat luar sana yang mana stres pasal kelas full time, ada yang buat job kan, ada macam Tia sendiri buat kerja sambilan untuk dapatkan duit lebih. Tia memang sarankan untuk diorang try lah buat selawat ni, sebab insyaAllah, sebab benda ni terjadi kat Tia sendiri. Benda ni sangat mereka. Sebab tanpa Tia buat apa-apa, bukan nak kata usaha tu tak ada. Usaha tu ada, alhamdulillah. Cuma Allah banyak memudahkan urusan, itu saja. Dengan alhamdulillah, dengan selawat ini, dalam tak sedar pun mental dan fizikal dah start stabil balik. Dulu sangat sensitif, sangat rasa macam tertekan. Sekarang ni dah boleh cool down sendiri tanpa perlu fikir panjang. Itu je. Okey, saya nak tanya. Sebab Kak Nisa biasa rasa keajaiban tu kan. So macam Tia sendiri, Tia rasa keajaiban tu apa, macam mana reaksi bila macam tiba-tiba sale tu main bangun tidur tiba-tiba ada kan. So apa Tia rasa? Ada Tia rasa macam ni sebab mesti aku buat selawat ni. Ada rasa benda tu? Okey, bagi Tia pada awal-awal tu tak sedar tau. Sebab bagi kita, bila kita berniaga, kita rasa macam apa yang kita usahakan, itulah patut kita dapat. Aku dah macam kita dah buat posting, kita dah buat marketing, kita dah buat strategi. Dan bagi kita dah layak sebab kita dah buat segala-galanya, kita dah usaha. Tapi kita lupa yang sebenarnya kita ada satu bekalan yang mana kita boleh membantu kita untuk memudahkan urusan harian kita. Dan Fatihah jumpa benda tu melalui selawat. Alhamdulillah, kadang-kadang tak pernah disangka. Kadang-kadang bangun tidur dan tengok ada orang WhatsApp, buka-buka WhatsApp, ada orang nak beli ni, nak beli tu. Ada je sentiasa customer. Walaupun satu bagi Tia satu benda yang sangat macam miracle, sebab Tia baru lagi, beginning lagi. So untuk dapatkan satu customer tu sangat susah sebenarnya. Tapi alhamdulillah dengan satu customer tu, dia start gain sikit-sikit, satu customer, dua customer. Dan sekarang ni Tia dah ada sendiri, dah ada customer yang tetap sendiri. So selalunya benda-benda ni jadi bila memang tak disangka-sangka. Dan Tia sendiri pun sampai macam macam mana boleh benda jadi sedangkan aku rasanya semalam aku tak post apa-apa. Aku rasa macam semalam aku tidur je lebih, aku malas je kan. Tapi alhamdulillah hari ni rezeki ada je. Macam tu. So nampak dekat situ dia macam hati ni siapa pegang? Allah yang pegang. Yes, Allah yang pegang. So nak apa-apa minta je kat Allah. So korang dah dengar dah perkongsian daripada Fatihah. So korang kena mula, juga kena start seberapa banyak yang you guys mampu. Sebab hati itu Allah yang pegang. Dan masalah yang kita ada, kita tak perlu pun nak cerita sampai satu dunia kita ada masalah. Apa yang kita perlu buat adalah duduk diam-diam, beri masa untuk diri sendiri, wujudkan masa, mulakan dengan selawat. Dan lepas tu korang tengoklah hasil dia macam mana. Sebab kita orang dah proof dan korang kena buat. Yes, sebab
keajaiban dalam selawat ni saya boleh cakap hanya orang yang buat je dia boleh rasa. So kalau hampa masih lagi ragu-ragu, Nisa nasihatkan hampa buat dan rasa sendiri kemanisan selawat, keajaiban tu atas diri masing-masing. Sebab setiap orang berbeza. Macam Fatin dia ada keajaiban dia sendiri, macam Fatihah dia ada keajaiban dia, Nisa pun ada keajaiban sendiri. Masing-masing setiap orang tak sama. So kalau nak rasa, kena buat. Dalam The Journey ni kami nak tunjukkan memang betul-betul dalam selawat ni memang ada keajaiban. Sebab nak cakap syafaat tu kita belum nampak lagi, tapi dekat dunia ni pun dah nampak ada satu keajaiban dalam selawat ni. So yang ni lah yang The Journey nak tunjukkan dekat hampa. Macam mana dari yang orang yang dari kita orang yang biasa, kita dari bawah kita start dengan selawat, macam mana keajaiban tu main dekat kita. Yang tu yes. Yang tu lah. Yang tu lah kemanisan dia. Yang mana dia tak Allah terkata. yang mana Allah akan bimbing satu demi satu. Masalah yang kita fikir tu lama-lama akan settle guys. Settle guys. Tak ada apa-apa. Selawat dulu. Yes. Tak ada masalah. Tak ada masalah dalam hidup. Cuma cara pandang kita yang salah. Betul. Jadi mulakan dengan selawat, dan kita orang nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat Fatihah sebab sangguplah berkongsi pengalaman tentang apa yang dia dapat dengan selawat ni dan keajaiban yang dirasa. Walaupun pada mulanya agak susah ya guys, dia pemalu orangnya, tapi disebabkan untuk korang nak bagi share dekat korang supaya korang orang kata terinspirasi. Sama-sama kita buat, sama-sama kita dapat kekayaan. Allah tak akan pernah habis. Kita kongsi. So guys, please make sure you buat semampu yang you boleh dulu start, dan insyaAllah nikmat tu akan ada. Okay, terima kasih Fatihah. Thank you Kak Nisa. Thank you Fatin. Till we meet the next journey. Assalamualaikum. Bye.